Kandungan omega 3, kandungan omega 6 ni nampak tinggi ya. Doktor, apakah vitamin ataupun suplemen yang sesuai untuk golongan muda bagi mengelak serangan jantung ni? Bila kita sebut masalah suplemen ataupun tambahan, dia hanyalah tambahan, itu bukan dia punya main. Saya ramai orang silap faham, misunderstanding tentang perkataan suplemen tu. Dia jadikan suplemen sebagai main dan dia tinggalkan rawatan yang patut dikawal. Contohnya, kalau anda ada masalah kencing manis atau darah tinggi, of course ada suplemen yang boleh kita gunakan, tapi bukanlah suplemen itu untuk menggantikan ubat yang anda perlu ambil. Kalau anda perlu makan ubat untuk kolesterol, please makan. Kalau anda makan ubat kencing manis, kena makan ubat itu. So suplemen itu mungkin membantu untuk mengurangkan, tapi dia tidak menghilang. Dalam konsep heart attack ni, nak kurangkan risiko sakit jantung. Dia sakit jantung ni dikaitkan dengan chronic inflammation, radang yang kronik. Sebab serangan jantung secara teorinya berlaku akibat berlaku penyempitan di salur jantung anda. Dan proses penyempitan itu ambil masa yang panjang. Ada kajian orang pernah buat research, dia buat postmortem untuk pesakit yang meninggal waktu usia muda dan dapati bahawa radang salur darah jantung ini berlaku seawal usia 5 tahun. Cuma benda itu berlaku secara berpanjangan hingga boleh mengakibatkan penebalan dinding salur darah anda. Jadi kalau kita nak kurangkan, nak elakkan serangan jantung, kita kena kawal radang. Jadi nak kurangkan radang, kawal faktor risiko. Yang kedua, ada beberapa suplemen yang boleh anda gunakan untuk membantu mengurangkan berlakunya radang. Banyak suplemen dalam market ni, tapi yang diiktiraf oleh WHO, oleh Pertubuhan Kesihatan, tak banyak. Satu, you mungkin dengar perkataan yang kita panggil vitamin K2. Tapi vitamin K2 tak popular sangat. Bila nak kena perkataan vitamin K2, jenis vitamin yang boleh kita gunakan untuk mengurangkan radang. Nombor dua adalah yang kita panggil perkataan omega 3. Semua orang ada omega dalam badan dia. Cuma dia ada dua yang penting, omega 3 dan omega 6. Dalam keadaan sehat, apa yang berlaku omega 3 dan 6 lebih kurang sama. Tapi bila kita dah berumur ataupun kita sakit kronik, apa yang berlaku, kandungan omega 3, kandungan omega 6 ni nampak tinggi ya. Padahal asal sama itu oleh kerana omega 3 kita drop. Jadi bila tak seimbang tu, omega 6 tinggi, omega 3 itu yang berlaku, inflamasi radang tu bertambah parah. Jadi apa yang orang buat zaman sekarang, dia kena imbangkan balik omega tu. Untuk tambah omega ni badan kita tak boleh nak buat. Kita perlu ambil suplemen. So, you boleh carilah mana-mana suplemen untuk tambahkan omega 3 itu. Yang ketiga adalah Q10. Q10 adalah bahan yang ada kaitan juga dengan radang ni. Apa yang berlaku? Semua orang ada menghasilkan Q10. Tapi bila kita makin berumur, kandungan Q10 dalam badan kita drop. Jadi cara untuk kurangkan risiko, you kena maintain Q10. So Q10 boleh kita gunakan untuk kurangkan radang. Tapi proses omega, Q10, vitamin K itu proses yang panjang. You jangan makan hari ini dengan harapan sembuh esok. Kita juga kena faham bahawa keberkesanan omega atau suplemen ini bergantung kepada berapa banyak kita ambil. Kalau kita ambil dos yang rendah, mungkin ambil masa lebih panjang. Sebab tu ada opsi macam Q10, ada Q10 yang bagus yang lebih besar, contohnya kita panggil Kawa Q10. Kawa Q10 ni berbeza dari Q10 biasa sebab daya serapannya tinggi 18 kali ganda pada Q10 biasa. Yang keempat yang juga penting kalau nak elakkan masalah ni adalah penggunaan magnesium, vitamin magnesium, lepas tu vitamin folate, itu benda-benda yang kita panggil trace element. Jadi kita kena ambil lah, mungkin pada saya mungkin tak banyak. Folate, magnesium, vitamin K2, omega dan juga Q10. Itulah 5 suplemen yang kita boleh gunakan untuk membantu sebagai suplemen untuk mengurangkan radang, dengan harapan bila radang itu kurang, maka kuranglah sakit kronik. Maka bila kurang sakit kronik, kuranglah risiko terdapat serangan jantung.